I think speaking tentang renewable energy ni, renewable energy kat Malaysia ni, government is doing a good job and government juga dah buat banyak inisiatif untuk promote renewable energy. So salah satu jenis renewable energy kat Malaysia ni ialah solar. Sebab Malaysia ni dekat garisan khatulistiwa, so solar is a very good choice for Malaysia. So and solar ni pun a bit misunderstood, I believe. Sebab certain orang fikir solar ni hanya akan ada bila ada matahari. So bila ada awan je, dia punya rays tu tak dapat capai solar panel. Tapi sebenarnya solar panel sekarang ni bukan macam dulu. Sekarang ni solar panel dia boleh detect juga diffuse sunlight tu. So sunlight yang dah melalui awan juga dia boleh detect. And sekarang ni in terms of solar, there's so many kemajuan dalam solar ni. There's so many technological advancement. So speaking of solar, kita akan sebut one of the basic factors is that supply and demand. So that kita nak supply solar energy, demand pun mestilah ada daripada grid. Okay, but solar energy salah satu dia punya kelemahan ialah dia punya peaking. So sebab solar tu dia punya arrangement contohlah menegak ataupun a bit tilting, maybe 4 degrees. So dia tak betul-betul follow the sun 24 hours. So dia hanya pada saat hari siang, dan juga solar peaking dia pada waktu tengah hari, di mana kita tak guna sangat elektrik waktu tengah hari sebab kita tengah lunch break, tengah makan. So one of the technological advancement ialah kita buat vertical solar. So kita akan ada solar kat depan dan kat belakang. So bila matahari tu naik, dia punya peaking akan pada waktu pagi dan pada waktu petang. So it provides a system yang suits the demand. So supply and demand tu balance. Kita ada banyak sangat sistem solar yang kita boleh nampak kat Malaysia ni. Sebab one of the factor solar ni, bila kerajaan buka tender, kita menggunakan tanah yang banyak. Certain company diorang nak solve problem ni, diorang buat solar contohnya atas air, atau diorang buat 2-in-1 system. Diorang buat solar contoh sebagai greenhouse. So ada solar kat atas, boleh tanam juga pokok kat bawah. So it's 2-in-1. And in the luar Malaysia, diorang juga buat solar sambil bela ikan. So sambil bela ikan ataupun udang. So it's 2-in-1. Diorang dapat duit daripada jual tenaga elektrik, diorang dapat juga duit daripada crop diorang dan juga ikan-ikan diorang lah. So it's a good system, it's good balance lah. So in terms of space usage pun banyak technological advancement. Contoh macam kita tengok Tesla dah letak atas roof, cantik je, dapat betul-betul maximize the area of the roof. And then kita juga dapat tengok in terms of nanotechnology, kita dapat increasekan surface area of the solar. So in terms juga of material use, kita sekarang ada solar yang dapat sampai efficiency up until 40%, which is tinggi rather than just 26%, 35%. So future is definitely going to revolve around solar. But maybe in the future kita akan ada lagi satu sistem di mana kita integrate storage system, so that the instability of the grid doesn't really affected by the intermittency of the solar. Kalau in terms of kita nak buat solar tracker, solar yang boleh follow the sun, of course in theory baguslah. Kalau in teori kita akan dapat increase of yield of electric around 30%. Tapi sebab kita nak buat sistem tu akan revolve around in moving part. And biasa in terms of moving part, every engineer tahu moving part akan rosak. So kalau in conventional solar, biar je kat situ, maybe 3 bulan korang nak basuh ke tak nak basuh pun, it doesn't really affect it. Maintenance dia very easy. Sebab korang boleh tengok solar farm, 2 orang 3 orang je jaga. Even ada solar farm, seorang je jaga. Tapi kalau kita buat in terms of solar tracker, sebab Malaysia juga adakan kajian lah mengenai ini, tapi dia punya cash flow tu akan affected sebab kita punya maintenance, maybe motor rosak. So the best system is of course the systems that bring in value in terms of sustainability, but at the same time it brings the value in terms of cash flow to the company or to the government.